Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni video yang pertama untuk tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua, tajuk set. Okey, set ni dia tak banyak jalan kira pun sebenarnya, dia macam main game je sebenarnya. Kalau tengokkan sini nota dia pun agak banyak juga, dalam 48 muka surat. Dia ada 5 subtopik dekat sini. 1 set, 2 gambar rajah van, set semesta, dan seperti yang dekat sini ni lah, ada 5 subtopik. So saya go through satu-satu per subtopik lah, satu video per satu subtopik insyaAllah. So kita mula dengan subtopik yang pertama ni, set. Okay, apa yang kita nak belajar dalam set yang ni? Okay, pertama, kita kena tahu mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada unsur set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. So kalau first time awak baca yang ni mungkin awak tak faham lah unsur tu apa, set tu apa, simbolnya apa. Yang ni pula kita kena tentukan bilangan unsur. Lepas tu kita kena membandingkan beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama, dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Okey, untuk lebih faham kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat yang kedua. Okey, yang ini set. Okey. Okey, apa set ni? Okey, untuk mudah faham, set ni ialah dia sesuatu kumpulan atau sesuatu benda yang kita nak kelaskan dia, kita nak letakkan dia dalam satu kumpulan. Tak kisahlah apa-apa, janji sesuatu tu boleh diukur. Okey, contoh saya bagi satu. Okey, kalau team player bola sepak, okey, dalam satu kumpulan ni ada team player bola sepak. Player ada berapa biasa? 11 orang dalam ni ada 11 orang. Okey, so satu kumpulan bola sepak ni saya boleh namakan dia juga sebagai set. So orang-orang dalam ni kita panggil dia unsur. Untuk mudah faham, awak ingat situasi yang ni. So kumpulan bola sepak tu kita kenal, kita boleh juga panggil dia sebagai set. Dan orang-orang dalam tu, pemain-pemain dalam tu kita panggil dia unsur. Dan setiap unsur ni ada unsur yang sama, ada unsur yang berbeza. So setiap pemain ni orangnya berbeza kan. So setiap unsur tu ada yang beza, ada yang sama, ada yang berbeza. Okey. So kita tengok next, contoh yang muka surat yang ketiga. Okey, takrif set ni dia boleh tulis dalam dua bentuk. Okey, yang pertama pemberihalan, yang kedua tata tanda set. Okey, tata tanda ni maksudnya ada tanda yang ni, kurungan, yang keli ni, keli bracket kita panggil ni, macam ni. Bukan yang macam ni. Okey, kita guna yang keli bracket ni. Okey, pemberihalan. Okey, takrif set. Okey, sebelum yang tu saya tunjukkan lagi contoh yang ni supaya mudah faham. Okey, tadi maksud dia tadi saya cakap set tu adalah sesuatu kumpulan atau objek atau sesuatu benda yang kita nak kelaskan dia atau kita nak letakkan dia dalam satu kumpulan. So dalam kumpulan tu ada objek-objek tersebut tu lah. So objek-objek tersebut tu kita panggil dia unsur. So contoh, saya buat dekat sini contoh. Contoh dia, okey, set huruf selepas huruf T. Okey, so set huruf-huruf selepas huruf T. So maksudnya huruf yang selepas huruf T tu kita nak kumpulkan dia, kita nak letak dalam satu kumpulan. So kita letakkan dia set. So set ni kita buat curly bracket. Okey. So yang ni ayat ni maksud dia dalam bentuk yang tadi ni lah, pemberihalan. Pemberihalan ni maksud dia dalam bentuk ayat. Kalau tata tanda ni kena ada kurungan, curly bracket depan dan belakang. So set huruf-huruf selepas huruf T apa? T, S, T, U. So U, V, W, X, Y, Z. So dah habis kita tutup kurungan. So yang ni contoh-contoh dia. So contoh lain apa lagi? Okey. Contoh set pelajar
Pelajar handsome katakan. Okey. Pelajar handsome di kelas 3 Mutiara. Okey. Yang ni kita boleh panggil dia sebagai set tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ni handsome. Handsome ni tak boleh diukur. Itu maksud saya tadi. Set ni adalah sesuatu objek, sesuatu benda atau sesuatu kumpulan yang kita nak kelaskan dia. Kita nak letakkan dia dalam satu kumpulan. Tapi benda tu mesti boleh diukur. So kalau contoh ni set pelajar handsome di kelas 3 Mutiara. So yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh dikira set sebab handsome tu tak boleh dikira. Handsome tu tak boleh diukur. Kita tak boleh nak ukur handsome tu macam mana. So yang ni tak boleh. Selain, okay, kita tengok contoh yang ni juga ni. Ni. Sebenarnya kan huruf-huruf vokal. Huruf-huruf vokal dan konsonan. Okey. So kalau Malaysia ni, okey, set Malaysia. Kalau untuk vokal, dia ada vokal apa? A, E, I, O, U. Okey, kalau Malaysia ni dia ada A dengan I. A dia ada 3, I dia ada 1. So kalau A dia ada 3 tu kita tak payah tulis 3, kita tulis 1 je. So set dia untuk vokal A dengan I. Kalau konsonan selain tu lah M, L, Y dengan S. So sama juga yang ni. Matematik. So kita tengok vokal dia apa? A, E, A, I. So kita tulis A, E, I je lah. So konsonan yang selebihnya. Sama juga yang lain tu. Okey. Okey, macam saya cakap tadi, set ni kita boleh tulis dalam dua bentuk lah. Pemberi halan dan tata-tanda set. Okey, pemberi halan ni contoh ni. Dengan pemberi halan. Okey, set nombor-nombor genap kurang daripada 10. Okey, yang ni dalam set pemberi halan ni macam dalam bentuk ayat lah, dalam bentuk pernyataan. Okey. So set nombor-nombor genap kurang daripada 10. So kita tahu set genap. Nombor genap ni apa? Yang 2, 4, 6, 8 kurang daripada 10. So kalau kita tukar kepada tata tanda dia akan jadi macam ni lah. 2, 4, 6, 8. So dia nak nombor genap kurang daripada 10. So 10 tak termasuk lah sebab dia nak kurang daripada 10. So akhir depan dan belakang ni kena letak keli bracket tu. Okey, selepas tu set bulan-bulan dalam setahun yang bermula dengan huruf M. Yang ni pun dalam bentuk pemberi halan ataupun bentuk pernyataan. So kalau kita tukar kepada tata tanda dia akan jadi macam ni lah. Bulan-bulan yang bermula dengan huruf M. Apa? Mas dengan Mi. Okey. So kita cuba latihan 1. Latihan 1 ni takrifkan himpunan objek yang berikut dengan pemberi halan. So pemberi halan ni maksudnya dalam bentuk ayat ataupun bentuk macam bentuk pernyataan macam ni lah. Okey, 1, 4, 9. 1, 4, 9, 16, 25, 36 ni apa ya? Nombor apa? Pattern nombor apa tu? Nak kata sifir pun bukan. Nak kata gandaan nombor pun bukan kan? Macam mana boleh dapat pattern nombor macam tu? So macam mana boleh dapat ni? Cuba kita buat 4, 9, 16 ni macam kuasa 2 rasanya. So 1 kuasa 2 dapat 1, betul. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. 5 kuasa 2 dapat 25. 6 kuasa 2 dapat 36. So yang ini ni maksud dia set nombor kuasa 2 sempurna. Rasanya awak dah pernah dengar perkataan set nombor kuasa 2 sempurna ni. Tak silap saya tingkatan 1 ke tingkatan 2 awak belajar. Okey, nombor kuasa 2 sempurna ni maksud dia, okey, kalau kuasa 2 yang ni, nombor kuasa 2 yang ni, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 ni kita panggil kuasa 2. Kalau sempurna tu maksudnya yang ni, 1, 4, 2 kuasa 2 tu dapat 4, 3 kuasa 2 tu dapat 9. So 1, 4, 9 ni jawapan kepada yang 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 ni lah. So kita panggil set nombor kuasa 2 sempurna. So yang ni A, E, I, O, U ni huruf apa? Huruf vokal. So kita boleh buatlah ayat dia. Set huruf
huruf vokal. Okey, simple je tajuk ni. Okey, 7, 14, 21. Okey, ni apa? 7, 14 beza dia 7. Macam gandaan 7 ni nombor ni kan. So pattern dia macam gandaan 7. So kita boleh buat set nombor gandaan 7. Okey. So nombor 2, takrifkan setiap himpunan objek berikut dengan tata tanda set. Okey, yang ni dia tak payah buat dalam bentuk ayat lah, kita buat dalam bentuk tata tanda set. So kena ada curly bracket yang ni. Okey, set faktor bagi 35. Okey, faktor saya percaya sangat ramai yang mesti dah tak ingat faktor tu apa. Awak dah pernah belajar tingkatan 1, tingkatan 2 ke tak silap saya. Nombor faktor, faktor perdana, nombor perdana. So yang tu kena revise balik tu, kena tengok balik, kena ulang kaji balik yang tu. Sebab tajuk ni kebanyakan ada soalan-soalan macam yang berkaitan dengan nombor, nombor kuasa 2 sempurna, nombor perdana, apa itu nombor perdana. So, bila awak tak tahu faktor tu apa, nombor perdana tu apa, susahlah nak jawab. Okey. So set faktor 35. Okey, faktor tu apa? Okey, faktor 35 tu maksudnya 35 tu boleh dibahagikan dengan nombor berapa? Maksudnya bila awak bahagi dengan sesuatu nombor tu, dia dapat nombor bulat, dia tak ada baki. Okey, so kita cek satu-satu. Okey, first buat dia punya kurungan. Okey, 35 bahagi dengan 1. Boleh kan? Okey. Kalau 35 bahagi dengan 2 tak boleh ada baki. 35 bahagi 2 tak boleh. 35 bahagi 3 pun tak boleh. 35 bahagi 4 pun tak boleh. 35 bahagi 5 rasanya boleh. Dapat berapa? 7 kan? Kalau 35 bahagi 5, 35 bahagi 5, betul dapat 7. So dia tak ada, maka dia dapat nombor bulat. So lagi 5. So dapat 5, 6. 35 bahagi 6, 35 bahagi 6 tak boleh, dia dapat perpuluhan. So awak kena cek satu-satu lah. Kalau awak belum mahir lagi yang ni, nombor faktor perdana apa semua ni, cek satu-satu. So 35 bahagi 7, 35 bahagi 7 pun okey, boleh dapat nombor bulat. 35 bahagi 8 tak boleh. 9 tak boleh. 10 rasanya tak boleh juga. 10, 11, 12, 11 tu rasanya dah tak boleh. Nombor 12 tu rasanya tak boleh dah. Okey. So yang last sekali 35 lah. So 35 bagi 35 boleh dapat 1. So set faktor bagi 35 adalah 1, 5, 7, 35. Okey, yang ni pula B. Set huruf vokal daripada perkataan kemerdekaan. Okey, first buat tata tanda set ni dulu. Okey. Huruf vokal E ada 3, A ada 2. Okey, macam saya cakap tadi, kalau huruf berulang ni tak payah tulis ulang-ulang, tulis satu kali saja. So E dengan A, E dengan A, sebelahkan sekali curly bracket. Okey. So C, set nombor perdana di antara 10 dan 20. Okey, nombor perdana ni awak kena tahu pula nombor perdana ni apa. Kalau tak tahu ni tak boleh jawab lah. Okey, nombor perdana apa maksud dia nombor perdana? Nombor perdana ni adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan nombor dia sendiri. Maksudnya dia ada 2 pembahagi saja. 2 pembahagi tu maksudnya dia boleh bahagi dengan 1 dengan diri dia sendiri. Kalau dia ada lebih daripada 2 pembahagi ni, dia bukan nombor perdana. Okey, contoh dia tak 10 kan. Okey, mula-mula buat kali yang ni. Okey, 10. Okey, 10 boleh bahagi dengan 1. Okey, 10 pun boleh bahagi dengan diri dia sendiri juga. Tapi dia ada lain lagi, dia boleh bahagi dengan 2, dia boleh bahagi dengan 5 kan. So, maksudnya dia lebih daripada 2. So 10 tu bukan nombor perdana. Kalau 11, okey, 11 ya. Kenapa ya? 11 hanya boleh dibahagikan dengan 1. 11 bahagi 1 dapat 11. 11 bahagi 11 dapat 1. So dia tak boleh bahagi selain dengan nombor ni dah kan. Okey, so 11 ya. Lepas tu
nombor 12. Nombor 12 pun bukan. Sebabnya dia boleh bagi dengan 3, dia boleh bagi dengan 4, dia boleh bagi dengan 1, dia boleh bagi dengan diri dia sendiri. So, lebih daripada 2 pembagi. So, 12 bukan. 13 ya. 13 dia boleh bagi dengan 1 dengan diri dia sendiri je. 14 bukan. 15 bukan. 16 bukan. 17 pun 17 ya. 17 ya. 17 dia boleh bahagi dengan 1 dengan 17 je. 17. 18 tak. 18 bukan. 18 boleh bahagi dengan banyak nombor. 19 pun 19 ya. 19 dia boleh bagi dengan 1 dengan diri dia sendiri je. Okey, 20 tak. 20 boleh bagi dengan banyak nombor ni, boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 10, boleh bagi dengan 5. So, dia ada 4 nombor saja. 11, 13, 17, 19. Okey. So basically tajuk yang ni awak kena flashback balik apa yang awak dah belajar di tingkatan 1, tingkatan 2. Apa itu nombor perdana, apa itu nombor faktor, apa itu faktor perdana. Okey, sebab benda-benda tu dia boleh ditanyakan dalam soalan. Okey. So next 2.11 mengenal pasti sama ada objek adalah unsur kepada. Okey, macam saya cakap tadi yang bola sepak tadi tu kan. Okey, dalam satu kumpulan ni, okey, yang ni satu tim player bola sepak ni kita boleh panggil dia sebagai set. Okey, orang-orang pemain dalam ni kita panggil unsur. Okey, unsur ni macam saya cakap tadi ada yang sama, ada yang berbeza. Ada unsur yang bukan, ada unsur yang ada unsur yang kepada set ni, ada unsur yang bukan unsur kepada set ni. Okey, kita tengok contoh yang ni. Gandaan bagi 3 kurang daripada 15. Okey, gandaan 3. So kalau kita buat dia punya set gandaan 3, so start dengan 3 lah. 3, 6, 9, 12. Kurang daripada 15, 15 tu tak termasuk lah. Okey. Okey. Dia ada simbol dekat sini Simbol ni nama dia epsilon. Okey, epsilon ni macam huruf E macam gitu. Okey. Okey, yang ni maksud dia unsur kepada. Kalau bukan unsur ni dia ada slash macam ni. Okey, yang ni bukan unsur kepada. Contohlah dalam kumpulan bola sepak ni ada pemain hoki. So pemain hoki tu bukan unsur dalam tu lah maksudnya. Macam tu. Okey. Okey, 2. Okey, petak kosong. Petak kosong ni kita kena isi sama ada dia unsur ataupun tak unsur. Bukan unsur. So 2 kita tengok dalam ni ada ke tak? 2 tak ada. So maksudnya 2 ni bukan unsur dalam set A ni. Set A tadi ada 3, 6, 9, 12 saja unsur dia. Okey, unsur dia yang dalam kurungan ni unsur lah kita panggil. Ni kalau satu grup ni kita panggil set. Okey, so kalau bukan unsur kita buat simbol E, lepas tu slash. Kat bawah ni dia dah ada buat penyelesaian dia. So boleh rujuk dekat sini. Okey, B6. 6 unsur. Okey, kalau unsur kita letak simbol macam ni lah. 12 pun unsur, kita letak simbol macam ni. 4 tak ada dalam ni, so bukan unsur. So slash kan dia. Okey. Okey, latihan 2 ni saya nak awak cuba buat sendiri. Sangat-sangat simple. Yang ni tak ada pun jalan kira. Cuma awak kena kenal pasti yang ni. Okey, sebelum awak jawab soalan, awak kena buat dulu set B ni. Okey, set B. Awak kena nyatakan dia nombor-nombor perdana di antara 10 hingga 25. Macam kita buat tadi yang ni. Nombor perdana. So awak cari nombor-nombor perdana antara 10 hingga 25. Nombor perdana tadi apa? Nombor yang hanya boleh dibagi dengan 1 dengan diri dia sendiri. Kalau lebih daripada ni dia bukan nombor perdana. So awak carilah nombor dalam ni apa-apa, barulah boleh jawab soalan yang ni. Sama juga yang ni. Yang ni tandakan betul atau tak pada kotak kosong yang di bawah. Okey. So what ialah integer. Integer ganjil supaya kosong. Okey, yang ni saya jelaskan sikit. Yang ni simbol dia tak
Kalau dia ada dua macam ni dia ada macam ni, macam ni satu. Okey. Kalau yang ni maksud dia termasuk, contoh A besar daripada 5. A besar daripada 5. Okey, dua ni benda yang berbeza. A lebih besar daripada 5 tu maksudnya 5 termasuk dalam A kalau ada tanda sama dengan kat bawah ni. Kalau macam ni A besar daripada 5, A ni tak termasuk 5. Maksudnya dia sampai 4 saja. 1, 2, 3, 4. So kalau yang ni dia sampai 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So yang ni maksudnya dia akan start dengan 1 lah sebab kosong ni tak termasuk. So 1 sampai 15. 15 ni termasuk sebab dia ada tanda macam tu. So 1 sampai 15 ada kat sini. So kena kosong dia kata unsur. Kosong unsur dalam P. Betul ke tak? Satu contoh satu. Tak betul lah kan ni kan? Sebabnya kosong tadi tak termasuk. So awak try B, C dan D yang lain-lain tu lah. Seterusnya nombor 2. Okay, nombor 2 pun simple juga menentukan bilangan unsur. Okay, bilangan unsur tu kita nak tahu dalam grup yang tadi tu, macam saya buat bola sepak tadi tu kan. Okay, pemain-pemain dalam ni okay, kita nak kira unsur dalam ni berapa. Okay, so dia ada simbol dia. Okay, kalau simbol dia yang macam ni. N kurungan set apa kat sini. Tak kisahlah A ke B ke C ke D ke P ke X ke Y ke. Mewakili unsur dalam set A. So kalau sini B, set B lah. Okay, contoh 3. Senaraikan unsur-unsur bagi setiap set di bawah dengan tata tanda set dan nyatakan set bilangan unsur. Okey. Okey, M adalah set gandaan 3 yang kurang daripada 25. Okey, yang ni dia buat dalam bentuk perihalan. Lepas tu dia kita buat dalam tata tanda set. Okey, so dia tukar dalam tata tanda set jadi macam ni lah. Okey. Gandaan 3 kurang daripada 25. So start dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So stop sampai sini lah. Okay, so baru kita kira unsur dia ada berapa dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so cara nak tulis dia N ni maksud dia bilangan set apa? M. So dalam kurungan tu tulis M sama dengan 8. Sama juga dengan ni X. X ialah nombor-nombor perdana. Okey, nombor-nombor perdana macam tadilah. Nombor yang hanya boleh dibagikan dengan 10 dan diri dia. Nombor yang hanya boleh dibagikan dengan 1 dan diri dia sendiri. So carilah 10 hingga 30 ni. 10, 11, 12 tak boleh. 10 tak boleh. 10 bukan nombor perdana sebab boleh bahagi dengan 2 dengan 5. 11 ya, 12 pun bukan, 13, 14 bukan, 15 bukan, 16 bukan, 17 ya, 19, 23, 29. So kira dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So cara tulis dia N kurungan set apa? Set N. So N dalam ni sama dengan 6. Okey, so latihan 3 saya nak kamu buat senaraikan unsur-unsur. Okey. Yang ni faktor genap. Faktor genap tu apa? Okey, faktor genap bagi 50. Okey. Okey, 50 ni dia nak faktor. Nombor faktor tu maksudnya awak kena cari 50 ni boleh dibahagikan dengan berapa? 50 ni boleh dibahagikan dengan nombor apa? Bila awak bahagi tu dia tak ada baki. Tak ada baki. Dapat nombor ataupun kamu dapat nombor bulat. Okey. So checklah satu-satu. So bila kamu dah check tu, kamu dah senaraikan bila kamu dah senaraikan nombor-nombor tu, kamu kena pilih yang nombor genap pula. Okey. Kamu kena pilihkan nombor genap. Sekejap ya. Saya ada masalah sikit dengan saya punya tab ni. Okey. Okey, mana tadi? Okey, yang ni.
Okey, faktor 50. Okey, 50 ni kamu kena cari nombor 50 ni boleh bagi dengan nombor berapa? Nombor berapa bila kamu bagi dengan nombor tu dia tak ada baki dan dapat nombor bulat. Contoh 50 bagi 1. Boleh kan? So 1 tu je. Lagi lagi apa? 2 tak boleh. 2 boleh. 3, 50 bahagi 3 tak boleh. 50 bahagi 4, 50 bahagi 4 tak boleh. 50 bahagi 5 boleh. 50 bahagi 6 tak boleh. 50 bahagi 7 tak boleh. 50 bahagi 8 tak boleh. Yang ni kamu cek satu-satu, guna kalkulator je. Kalau kamu tak berapa mahir yang ni, memang kamu kena kira satu-satu. Kalau kamu lemah yang ni, kamu kena test satu-satu dengan kalkulator 50. Start dengan 1, 2 sampai dah 9. Sampai 9, 10, 11, 12. Tapi biasanya 11, 11 tu dah tak boleh bahagi dah. So 5, lepas 5, 6. Try 6 pula. 50 bagi 6 tak boleh. 50 bagi 7 tak boleh. 50 bagi 8 tak boleh. 50 bagi 9 tak boleh. 50 bagi 10 10 boleh. 50 bagi 10, 50 bagi 11 tak boleh. Belas ni sini tak boleh dah. 11 kali 50 bagi 11 kali 50 kan? 50. So dia nak patut genap, so kita kena ambil nombor genap je lah. Nombor genap kat sini 2, 10, 50. So 1 dengan 10 tu tak payah ambil lah. So set baru dia 2, 5 2, 10, 50. Okey, so yang satu A. So kamu cuba buat B, C, nombor 2, nombor 3. Okey. So latihan berapa kamu kena buat tadi? So yang pertama tadi saya tinggalkan latihan 2 muka surat 4, latihan 3 muka surat 5. Okay, so next okay, last untuk subtopik yang pertama. Sikit je. Okay, 2.13 membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Okey, contoh dia beri X, A, B, C, D, E, Y, C, A, E, B, D dan Z, A, F dan G. So set, okey, X dengan Y ni kalau tengok sebenarnya dia sama, dia kan cuma susunan dia je sahaja yang berbeza. A, B, C, D, kerana ni C, A, E, B, D. Okey, mempunyai unsur-unsur yang sama. Okey, so X dan Z bukan set yang sama unsur. Okey, kamu boleh baca dekat sini. Okey, kalau dia sama kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Okey, X dengan Y tadi huruf dia dalam ni sama. Maksudnya unsur dalam ni sama. Dalam ni pun ada A, B, C, D, E. Dalam Y pun ada A, B, C, D, E. So kita boleh tulis dia dalam bentuk yang ni. X sama dengan Y. Okey, tengok contoh yang ni. Set A dengan set B, D, F, G, H, G, F, D, H. Okey, unsur yang ni sama walaupun kedudukan dia berbeza. Yang ni lain, tapi unsur dia sama. So bila sama kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. A sama dengan B. So maksudnya unsur dalam set A adalah sama dengan unsur dalam set B. Okey, yang ni
X, di mana X tu adalah lebih besar daripada 1. Okey, tanda ni saya cakap apa tadi? Tanda ni dia tak termasuk dengan 1. So bila tak termasuk dengan 1, dia start dengan nombor 2. Kalau tanda ni dia termasuk dengan 6. So jadinya 2, 3, 4, 5, 6. Okey. M 2, 3, 4, 5, 6. N 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ke tak? Tak sama kan? Yang ni ada 1, yang ni tak ada 1. So, bila tak sama, awak gunakan simbol sama dengan slash. Macam tu. Sebabnya unsur dalam set M ni tak sama dengan unsur dalam set N. Okey. Okey, macam mana pula kalau macam ni? Contoh latihan 4 A, B, C. Yang ni pun A, B, C, tapi yang ni huruf besar, yang ni huruf kecil. Yang ni kita tak boleh anggap dia sama. Sebab yang ni dia tak sama. Yang ni huruf besar, yang ni huruf kecil. Dia punya fizikal tu berbeza. So yang ni N tak sama dengan M. Okey. So yang B tu, yang B, saya nak kamu buat sendirilah. B, C dengan D. So ini tengok macam saya cakap tadi lah. Ingat balik. Kalau X ni, kalau tanda ni macam ni, dia termasuk 4. Yang ni pun sama, termasuk dengan 8. So dalam ni sebenarnya ada 4, 5, 6, 7, 8. So sama tak dengan ni? Sama kan? So jadinya P sama dengan Q. Saya dah terbuat dah. So kamu buat C dengan D. So jadinya kat sini ada 3 latihan. Okay, muka surat 8 ni subtopik yang kedua dah. Subtopik yang kedua saya buat video yang kedua lah. So yang video yang pertama ni sampai muka surat 6. So video ni sampai muka surat 6 dan kamu buat latihan 1 saya dah buat, cuma saya nak kamu buat semula lah. Latihan 1, 2, 3 dan 4. Okey. So sampai muka surat 6, buatkan latihan 1 dan sampai latihan 4. Tak banyak pun sebab ada yang saya dah buat. So buat latihan tu salin atas kertas yang mana dalam modul tu lah, macam sebelum ni. So hantar kat saya bukti kehadiran kamu. So video yang pertama, untuk tajuk yang kedua saya berhenti sampai muka surat 6. Okey, so saya tunggu latihan kamu. Okey, selamat menonton. Terima kasih.